الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Wahai jasad, kenapalah kau tak mengenali aku? Wahai jasad, mengapa kau tak tahu aku? Kata ruh tu. Sampai ruh pun menangis. Ruh kita ni menangis. Aku ni hidup lama dengan kau ni jasad. Lama aku ni hidup dengan kau bertahun-tahun. Kenapa kau tak kenal aku? Kenapa kau tak tahu aku? Perbuatan kau perbuatan keji, perbuatan hina, perbuatan zina. Kau berbuat zina. Kau berbuat mungkar. Kau berbuat keji. Akulah menanggung, wahai jasad. Engkau punya pasal aku ni menerima. Aku tak naklah dengan engkau jasad. Biarlah aku balik kepada Tuhanku. Aku kembali kepada Tuhanku yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha suci. Tinggallah kau jasad. Tak pernahkah kita paham? Tak pernahkah kita ingat itu? Karena kebekuan hati kita, kekotoran jiwa kita, yang setiap hari kita lakukan ini hanya dosa, 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 dosa. Kepasikan, kemungkaran, kekejian. Mulut ni tak pernah berhenti mengkeji orang, memfitnah orang. Mulut tak bergerak, mulut tak bergerak. Hati busuk, hati kotor. Mana kita nak sadar? Mana kita nak boleh sembahyang? Mana boleh nak tenang sembahyang? Boleh sembahyang tak? Hati ke lain, pikiran ke lain. Nak yang khusyuk, nak, hati nak, niat itu nak. Ruh kita itu yang nak khusyuk. Tapi jasad ni, yang kotor ni, yang tak pernah kita pelihara, yang tak pernah kita kawal, apa-apa yang masuk ke mulut kita ni, yang menjadi darah dan daging, apa-apa yang kita makan akan menjadi darah dan daging. Darah kita masuk ke jantung kita, kotorlah jantung kita. Masuk ke hati kita, kotorlah hati kita. Darah yang kotor masuk ke otak kita, kotorlah otak pikiran kita. Cenderung berbuat yang salah. Kembali lagi, awal mula kita ni Nur Muhammad. Nur Muhammad ni satu Muhammad. Nur Muhammad ni satu daripada Muhammad. Esa, dekatnya tak bersentuh, satunya tak bercerai. Nur Muhammad ni pula satu dengan Muhammad. Muhammad ni pula satu Allah. Allah Muhammad, Muhammad Allah. Tak pernah berpisah, tak bercerai, tak mendua, tak bersentuhan, tak berjarak. Nur Muhammad ni satu nur Allah. Kan mudah tu, tak susah kan? Nur Muhammad ni satu nur Allah. Tak berpisah, tak mengenal dua. Ingat tu. Jadi diri kita ni daripada Nur Muhammad. Diri zahir kita ni daripada Nur Muhammad. Diri batin kita ni daripada Nur Allah. Masih tak faham juga kah? Nah, diri kita ni diadakan Allah. Diri kita ni dinyatakan kerana Allah. Allah yang menyatakan kita ni. Nah, kalau Allah sudah menyatakan kita ni, dah zahir kita ni, dah tajalli kita ni, jalannya tadi itu. Apa nak mentiada-tiadakan diri lagi? Dah memang tiada. Nak ditiadakan lagi? Allah tu sudah ada.
Allah tu sudah nyata, nak dinyata-nyatakan lagi? Allah tu sudah esa, nak diesa-esakan lagi? Dua esa. Macam mana nak menyatakan Tuhan tu? Macam mana nak mengesahkan Tuhan? Tuhan dah esa. Belum esa ke Tuhan? Belum nyata ke Tuhan? Belajar balik, turun balik. Belum ada aja engkau tu Tuhan dah nyata. Engkau belum ada, Tuhan dah nyata dah. Dah sedia nyata dah. Dah sedia ada. Tuhan belum ada, kau belum ada saja. Engkau belum ada, Tuhan dah wujud dah. Al-Qiyamu binafsi. Allah berdiri dengan sendirinya. Tak ada yang mendirikan Tuhan. Apa pula engkau nak menyata-nyatakan Tuhan? Tuhan tu sudah nyata. Dah sedia nyata. Tapi masa tu Bang Hadi cakap, kita ni nak menyatakan Tuhan, itu di syariat. Sampailah ke tahap makrifat, sampailah ke tahap musyahadah, sampailah ke tahap nyata, sampailah ke tahap gaib. Itu makanya banyak orang makrifat, banyak yang sangsut, banyak yang songsang. Sebab belajar dia, yang diketahuinya cuma makrifat saja. Makrifat itu baru nak mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Belum boleh nak menyatakan Allah. Sebelum kita ni menyatakan Allah, Allah dah lebih dulu menyatakan kita. Belum kita ni berfikir nak menyatakan Allah, belum kita ni berilmu nak menyatakan Allah, belum kita ni nak faham menyatakan Allah, dah lebih dulu Allah menyatakan kita. Kalau kita tak dinyatakan Allah, dari mana kita ni? Siapa yang menghidupkan kita? Tu surat Al-Imran tu ayat 6, apa tu? Surah An-Nahl ayat 78, apa tu artinya? Apa tu maknanya tu? Ndak Allah menyatakan kita? Ndak Allah yang mengeluarkan kita? Ndak Allah yang mewujudkan kita ni? Ndak Allah yang membentuk kita? Apa tu maknanya? Oh, makrifat tak pakai ayat tu kah? Syariat saja yang pakai? Berpulanglah. Kalau tasawuf, makrifat tak pakai ayat tu, berpulang. Tak apa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Hudan, petunjuk bagi yang bertakwa. Bagi yang bertakwa saja pakai Al-Quran. Jadi kalau ada yang tak pakai Al-Quran, aku tak tahu. Yang tak nak pakai Al-Quran, tak tahu aku. Allah sebutkan hudalil muttaqin, bukan hudalin nas. Petunjuk bagi yang bertakwa, bukan petunjuk bagi manusia. Bukan petunjuk bagi nas. Hudalil muttaqin, buka tu surat Al-Baqarah tu Hudalin nas ka, hudalil muttaqin. Buka lagi. Jadi kalau ada manusia yang tak pakai Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pemandu hidup, jangan marah. Sebab di situ hudalil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Raiba fihi, tak ada keraguan. Jadi kalau ragu-ragu, engkau bukan orang yang muttaqin. Kalau engkau ragu, lagi kalau tak pakai. Bukan Bang Hadi nak menyalah-nyalakan orang makrifat. Bang Hadi ini orang makrifat. Orang makrifat itu maksudnya apa? Belajar. Orang syariat ke tidak? Saya orang syariat. Belajar syariat. Saya orang tarekat. Belajar tarekat. Saya orang hakikat. Belajar hakikat. Jadi tak menyalahkan ilmu syariat, tak menyalahkan ilmu tarekat, tak menyalahkan ilmu hakikat, tak menyalahkan ilmu fiqh. Tak ada. Mari kita sembang. Mari kita muzakarah. Engkau bukan musuhku, wahai sahabat, saudara. Tak. Mana ada orang makrifat musuh dengan orang syariat? Itu bukan makrifat. Makrifat bermusuh dengan orang PK, itu bukan makrifat. Itu terlipat.
Kalau ada orang kajian makrifat, guru makrifat menyalah-nyalahkan orang PK, menyalah-nyalahkan ilmu syariat, itu bukan makrifat. Mengaku saja orang makrifat. Nabi berilmu makrifat. Nabi lebih pandai lagi makrifat dia. Lebih sampai lagi. Tak pernah menyalahkan ilmu PK. Tak pernah menyalahkan ilmu syariat. Karena dia mengajarkan syariat. Dia mengajarkan fikih. Syariat tanpa makrifat syirik. Bagaikan ruh, bagaikan jasad tak ada ruh. Makrifat tanpa syariat bagaikan ruh tak berjasad. Hantu. Dekat lagi nak balik kepada Tuhan. Ya. Mesti kita kembali kepada Allah, ya, insya-Allah. Tapi jangan tinggal jasad, sebab kita selama ini hidup dengan jasad, ya. Jangan tinggal jasad, ya. Banyak wali-wali Allah terdahulu, ya. Para arif billah, ya. Wah, ya. Macam mana tu mereka tu boleh raib, ya. Pisau tu, ya, pergi dengan sarungnya. Burung tu terbang dengan sangkarnya, ya. Sebagaimana kita lahir dulu jasad dengan ruh. Kembali lagi kepada Allah, jasad dengan ruh juga. Tapi banyak orang tak nak. Banyak orang mati masuk dalam kubur, ya? Banyak orang suka matinya di kubur. Banyak tu. Dah mati disembayangkan, mati dimandikan. Banyak orang mau tu. Kenapa dia mati disembayangkan? Sebab tak pandai sembayang. Dia tak tahu dia kapan nak mati. Jadi dia tak sembayang dulu. Bila manusia, bila insan kamil mughamil, bila orang makrifat, betul-betul makrifat, bila dia nak kembali, dia dah sembayang dulu. Dia dah solat dulu. Dia dah mandi dulu. Sehingga tak payah lagi disolatkan. Boleh-boleh raib. Kembali ruh dengan jasadnya sekali. Barulah sempurna kembali kepada Allah. Barulah boleh dipanggil inna lillah wa inna lillah ilahi roji'un. Maka Allah sendiri yang menyambutnya, dia datang. Mana ada Allah yang buat, Allah yang bikin, Allah yang ciptakan, mati masuk kubur, mana ada? Allah bukan dari kubur. Allah bukan dari tanah. Kita ni dari Allah. Allah tu maha suci. Bukan mati masuk kubur. Itu sesat. Tak pandai pulang, tak pandai kembali. Ilmu saja tinggi. Mati masuk kubur. Selama hidup bukan main tinggi ilmu. Kalau engkau tinggi ilmu, kenapa engkau tak tahu engkau mati? Kenapa engkau tak tahu? Kenapa malaikat yang ambil engkau? Malaikat ke Tuhan kau? Guru ke Tuhan kau? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai tuan-tuan mutmainnah, wahai orang-orang yang bernafsu, yang pandai menahan nafsunya, yang pandai mengawal nafsunya, yang pandai memelihara nafsunya. Marilah, wahai jiwa, wahai jasad, wahai nyawa, wahai ruh, masuklah, marilah, kembalilah, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Belum mati saja kita ini sudah dipanggil Allah. Masuklah kau ke golongan hamba-hambaku. Golongan orang-orang, golongan hamba-hambaku yang reda. Lagi aku reda kepadanya. Masuklah kau ke dalam surgaku. Orang yang ku kehendaki, orang yang ku sayangi, orang yang ku kasihi. Dan kekallah kau selama-lamanya. Labbaik Allahumma labbaik,
Labbaik Allahumma labbaik, la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Allah panggil kita. Allah selalu panggil kita, tapi kita tak pernah dengar. Kerana batin kita kotor. Telinga kita ni tuli. Pikiran kita ni beku. Otak kita ni, akal kita ni tak jalan. Rasa kita ni tak pernah merasa. Selalu mengatakan kita ni pandai, 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 tahu, tahu, faham, faham, kenal, 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 kenal. Tapi Tuhan tak kenal kau, Tuhan tak tahu kau, Tuhan tak faham kau. Bolehkah kau bercakap kau kenal Tuhan, Tuhan tak pernah kenal kau? Bolehkah kau berkata kau tu faham kepada Tuhan, Tuhan tak faham dengan kau? Bolehkah kau melihat Tuhan, Tuhan tak pernah melihat kau? Bolehkah? Pembohong. Terangnya matahari lebih terang lagi Allah. Jelaskanlah, bukalah. Macam mana nak tengok Allah itu? Nak tengok dengan mata kau? Yang boleh ditengok dengan mata kau, makhluk. Sesama kau boleh tengok-tengok dengan mata. Teranglah matahari, lebih terang lagi Allah. Kenapa kau tak nampak? Subhanallah, ya Allah. Bukan marah. Ini boleh menyesatkan. Sangsut. Itu syariat. Di mana kau hadapkan wajahmu, di situ wajah Allah. Jadi kalau menghadap babi, wajah Allah juga. Menghadap batu, wajah Allah juga. Allah tak pakai wajah. Itu syariat. Kenapa kau masukkan di makrifat? Kenapa syariat kau letakkan di makrifat? Bukan menyalahkan ilmu syariat, bukan. Kalau syariat, letakkanlah di syariat. Hakikat, letaklah di hakikat. Jangan sangsut. Di mana letak syariat ni? Di mana? Di mana letaknya syariat ini? Di mana makamnya syariat pada jasad ni? Hah? Di mana? Di mana syariat melihat? Mata. Di mana syariat mendengar? Telinga. Syariat ini tempat kenyataan. La maujudun bihaqi illallah. Ini hakikat, letaknya di hakikat. Jangan kau letakkan di syariat. Tiada yang nyata kecuali Allah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Dah mulai dah. Yang buat jahat itu Allah juga. Yang buat jahat itu dari Allah juga. Yang buat sesat itu Allah juga. Gitu. Ini kau tak tahu makam, tak tahu tempat. Belajar tinggi-tinggi, ilmu banyak. Kalau hakikat itu letaklah di hakikat. Jangan kau letak di syariat. Jadi berak, makan, Allah juga. Bukan tak banyak tu tarekat lah, makrifat lah, tasawuf lah. Sembahyang beritikaf-itikaf. Apabila kita berdiri sembahyang, huruf lam, huruf mim, huruf dal. Macam mana kau sembahyang boleh jadi huruf-huruf pula? Batang tubuh kau tu batang tubuh. Nur Muhammad, kenapa jadi huruf-huruf? Allah ciptakan tubuh kau tu dari huruf-huruf kah? Hah? Dari huruf kan kau diciptakan? Ya Allah, ya Rasulullah. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Yang kau diciptakan dari huruf-huruf itu mana ayatnya? Buka. Mim ha, mim dal, mim kepala, hati, jantung, mim pusat, dal kaki. Itu ya untuk menguatkan diri kita. Itu tasawuf ya. Jangan dibawakan kepada solat. Kita solat nih sudah ya, yang halal jadi haram semua. Haram melihat, haram mendengar, haram berpikir, haram bergerak. Solat sebenar-benar solat.
Apa solat beriktikaf ini, beriktikaf itu lagi? Nak jadikan tubuh ini berhala? Dah lam awal, lam akhir, alif lagi tegak berdiri. Ini kau sembahyang kah? Nak ingat-ingat huruf? Sembahyang ni dah tak ada ingat-ingat lagi, ya? Tak ada ingat-ingat lain. Allah semata-mata, zat semata-mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin rahmah wa syafi'il ummah wa syafaati yaumil qiyamah ala ummatan wahidah ummatan la ilaha kalimatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tawajjuh aisu sita fa innaka mansur ya hafi ya wakil ya zatul bahti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal yaumil masyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minna wa minkum wa taqabbal ya karim.